المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-21, dunia dan tipuannya. Itrahid dunya famin adatiha tukhfidul ali wa tu'li man safal. Aishatul raghibi fi tahsiliha, aishatul jahili fiha aw aqal. Kam jahulin wa huwa muthrin mukthir wa alimin mata minha bi'ilal. Kam syuja'in lam yanal fiha al-muna wa jabanin nala ghayatil amal. Fatrukil hilata fiha watta'id, innamal hilatu fi tarkil hiyal. Ayyu kaffi lam tafid mimma tufad, faramah Allahu minhu bisyal. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang berahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan rangkap-rangkap syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullah ta'ala. Kita berada pada himpunan nasihat beliau yang ke-21, dirangkumkan di dalam satu nasihat, satu tajuk kenaan dengan dunia dan tipuannya, tipuan dunia. Kata Al-Imam Ibnul Wardi, itrahid dunya famin adatiha tukhfidul ali wa tu'li man safal. Artinya, jangan kau hiraukan dunia, kerana dunia itu merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Itrah ni asal maksud dia campak, buang. Itrah fi'il amar, perintah supaya buang dunia. Buang dengan makna utruk, buang dengan makna tinggalkan. Macam mana nak buang? Hujung dunia pun kita tak tahu duduk di mana. Jadi itrahud dunya dengan makna utruk ad-dunya, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia, famin adatiha. Famin adatiha tu tukhfidul ali wa tu'li man safal tu dia panggil illah, illatut tark. Kenapa Al-Imam Ibnul Wardi suruh kita tinggalkan dunia? Syekh Fahmi terjemah dengan jangan hiraukan dunia. Kenapa dia suruh kita jangan pedulikan dunia, jangan hiraukan dunia ataupun tinggalkan dunia? Famin adatiha tu dia panggil illah. Illah ni maknanya sebab. Dia nak beritahu kepada kita kenapa yang aku ni suruh sangat engkau tinggalkan dunia. Tak payahlah pedulikan dunia ni. Maka dia kata famin adatiha tu sebab dia. Satunya ialah tukhfidul ali wa tu'li man safal. Tukhfidul ali wa tu'li man safal ni Syekh Fahmi terjemah, dunia itu merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Itu dia panggil tukhfidul ali wa tu'li man safal ni. Tukhfid ni orang mengaji bahasa Arab dengan tu'li. Kenapa dia guna ta? Dia guna perkataan ta. Ta khafadat, ta ain lam ya. Kenapa dia guna ta? Sebab ta ni balik kepada dunia.
Dunia ni muannath majazi. Banyak istilah Arab lah. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab sikit sebanyak nak erti. Dunia ni adalah muannath majazi, tidak muannath hakiki. Muannath ni ada dua, satu muannath hakiki, satu muannath majazi. Muannath hakiki, kita boleh kenal satu-satu kalimah tu digunakan dengan apa, dengan makna dia tu adalah muannath ataupun perempuan. Kita boleh tengok pada kalimah tu ada ta marbutah di belakang dia. Tiflah, tu budak perempuan. Tiflun, budak lelaki. Sabiyah, budak perempuan. Kanak-kanak perempuan. Sabi, budak kanak-kanak lelaki. Tu budak kecil lelaki dan perempuan. Ada ta marbutah menunjukkan dia digunakan untuk perempuan. Tak ada ta marbutah untuk lelaki. Tapi ada juga dalam bahasa Arab dipanggil muannath majazi. Zahir kalimah kita nampak macam tidak perempuan. Tapi orang Arab guna dia sebagai perempuan. Banyak dalam Quran. Wasyamsi wa duhaha, Allah Ta'ala guna. Orang Arab guna ni maknanya bersandar kepada apa yang Allah Ta'ala guna dalam Quran lah, bahasa dia. Jadi Allah Ta'ala lah yang tahunya. Jadi ulama-ulama lurah ni duk kutip perhati apa bagaimana Allah Ta'ala guna dalam Quran. Matahari, asyamsu, pada zahir kalimah tak ada lah ta marbutah dia, tapi Allah Ta'ala guna waduhaha, dan cahayanya. Nya tu balik kepada matahari. Dia guna ha, dia tak guna hu. Ni kalimah antara kalimah yang digunakan dengan makna muannath majazi. Baik. Lepas tu nak perinci lagi mengaji bahasa Arab lah pula. Cuma nak ceritanya, dia guna perkataan tukhfid ni, dalam tu ada ganti nama iaitu hiya. Hiya tu dia. Dia tu apa? Dunia tu lah. Dunia ni kata dia meninggikan yang rendah, merendahkan yang tinggi. Tu sifat dunia. Sini ulama bahas pula. Ulama bahas pula. Sini ni kalimah tukhfidul ali wa tu'li man safal ni. Yang meninggikan yang rendah, merendahkan yang tinggi ni siapa? Dalam tu saya sebut tadi ada hiya. Hiya tu balik ke mana? Dunia. So dunia tu meninggikan yang rendah, merendahkan yang tinggi. Ya ke dunia yang merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah? Dunia ni ada power sendiri ke dia boleh buat begitu? Tak lah. Jawab dia yang meninggikan yang rendah, merendahkan yang tinggi ni siapa pada hakikatnya? Allah. Habis tu dia guna dunia tu, dia panggil isnad majaz, dia panggil. Lurah balarah pula. Dia panggil sandar secara majaz, tidak sandar secara hakiki. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum, hanya senya harta benda kamu, anak pinak kamu. Ya ke harta benda kita? Kalau harta benda kita dah dia sandar pada kita, apa masalah lagi dia duk ambil kira tentang harta benda kita? Dah harta benda tu nama dia hak kita. Kenapa engkau duk perintah aku perintah aku begini, perintah aku begini pada harta yang aku milik? Tu dipanggil isnad majaz. Dah nama dia anak aku, ikut aku lah. Nak jadikan macam mana anak ni? Nak suruh jadi soleh ke? Nak suruh jadi tak soleh ke? Nak suruh jadi penyanyi ke? Nak suruh jadi orang alim ke? Nak suruh jadi orang macam mana? Ikut aku, anak aku. Mu pun sandar pada aku. Wa auladukum. Tu dia panggil isnad majaz. Sandar tu sandar tidak sebenar. Sandar sebagai majazi je. Sandar tu seolah-olah je macam kita punya, padahal pada hakikatnya dia adalah hamba aku yang aku lahirkan daripada engkau, nak suruh engkau ajak hamba-hamba aku ni supaya jadi hamba yang taat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu atas kepala kita kena pikul tanggungjawab tu. Tanggungjawab didik anak, ajar anak, terbiah anak, ajar biat, ajar orang-orang yang berada di bawah kita tu.
Tu dia panggil isnad majaz yang Allah Ta'ala gunakan saja dalam lengguk percakapan dia. Supaya dengan ini, adakah dunia yang boleh merendahkan, meninggikan dengan sendirinya, independen dia daripada Allah? Kalla. Tidak sama sekali ya. Ni dia panggil isnad majaz. Sandar tu secara majazi saja. Pada hakikatnya yang meninggikan, yang merendahkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah mu'izzun, dialah mudhillun. Dialah yang memuliakan, dialah yang merendahkan seseorang itu. Baik. Payah juga nak faham ni. Sini ni dia panggil isnad majaz. Isnad majaz. Baik. Sebab dia menyandarkan kepada sesuatu yang tak boleh memberi manfaat dan mudarat pun, iaitu dunia tu. Yang boleh memberi manfaat dan mudarat tu ialah Allah An-Nafi' Ad-Dar. Tuan-tuan duk baca dalam Asmaul Husna tu, siapa dia? Allah Ta'ala. So yang boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, boleh memuliakan, boleh menghina, boleh mengangkat, boleh merendah, sebenarnya pada hakikat Allah Ta'ala. Adapun dunia ni sandar kias je. Sandar sebagai kias. Macam manuk kita, harta kita, itu dipanggil sandar sebagai kiasan je. Seolah-olah macam manuk engkau. Kalau dah anak kita, tak payahlah engkau tanya-tanya lagi. Macam kita lah tanah kita. Kita ada tanah, sebidang tanah kita ada 1 ekar. Kita biarkan tanah kita tu tumbuh lalang je. Orang duk kata engkau ni membazir betul lah. Ada tanah duk saja gitu. Membazir apa? Ikut aku, tanah aku. Gitu ibarat dia. Dah kita punya. Kita tahu lah. Kita nak suruh dia tumbuh lalang. Dulu tumbuh. Lepas tu kita dah ada plan. Kita nak racung nanti. Bila racung nanti kita nak bakar. Bila bakar tu dengan debu, dengan abu dia tu, mungkin boleh jadi baja. Mungkin. Saya pun tak kerti benda ni. Cuma nak sebut contoh. Boleh jadi orang tu berfikir demikian. Orang yang tengok, apalah kau ada tanah sekar, biar begitu ya tumbuh hutan. Kalau aku tanam itu, ini dan sebagainya. Apa masalah engkau dengan tanah dia? Ikut dia lah tanah dia. Gitu ibarat dia. Kita, Allah Ta'ala sandar, innama amwalukum, harta engkau, harta kamu. Habis tu kalau ada harta kamu, kenapa pula engkau perintah aku keluar zakat? Ikut akulah nak keluar, tak nak keluar. Tak keluar kena seksa pula. Tu dipanggil isnad majaz, dipanggil. Sandar tu sebagai kias je. Sebab atas dunia ni nak nampak engkau lah yang keluar pagi-pagi balik petang, pagi-pagi balik petang, hujung bulan masuk duit simpang dalam bank dan sebagainya. Nampak pada zahirnya engkau lah berusahanya untuk dapatkan simpanan duit dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kalau aku tak bagi engkau bergerak, tak bergerak engkau. Maknanya akulah yang bernama muharrik, yang menggerakkan engkau boleh keluar daripada rumah, pergi berusaha situ sini dan sebagainya, meniaga ke apa dan sebagainya lah. Bolehlah bawa balik duit 1,000, 2,000 sebulan simpan. Siapa pada hakikatnya yang menggerakkan engkau? Akulah. Cuma baiknya Allah Ta'ala ni dia sandar. Seolah-olah harta kita, seolah-olah apa? Seolah-olah anak tu anak kita. Bila sandar begitu, goliknya kita pun jadi suka. Supaya kita lah ada sahabat baik kan, sahabat baik sangat dengan kita. Kita pun nak pinjam kereta, katakanlah hari tu kita tak ada kereta, nak pinjam kereta. Dia kata ambil gunalah macam kereta engkau sendiri. Suka tak kita guna? Kalau ayat dia gitu, suka lah. Tapi dia kata guna elok-elok kereta aku ni. Baik tak payah pinjam lah kalau gitu. Cantiknya Allah Ta'ala ni nak suruh kita berasa happy duduk atas dunia ni, gembira duduk atas dunia. Dia kata innama amwalukum, hartamu tu, wa auladukum, anakmu tu. Berasa anak sendiri lain sikit. Tapi kalau berasa anak orang, tu yang keluar dera tak dera tu. Sebut dera kan tuan-tuan teringat selebriti lah, selebriti dan sebagainya pula. Sebut contoh ya ni. Tidak anak sendiri, rasa lain sikit. Tidak anak sendiri, itu bukan anak orang suku sakat kita. Kadang-kadang anak daripada bini kita. Kita kahwin dengan janda, janda tu ada anak. Dia jadi anak kita lah, anak tiri kita. Tapi kita tak berasa dia tu macam anak daripada benih kita sendiri. Dia biasa lain. Sebab apa? Dia tidak anak kita, anak orang, anak bini kita dengan suami dulu. Dia biasa tak serupa dah dengan anak yang lahir daripada kita dengan dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala ni nak suruh kita rasa seronok duduk atas dunia. Dia sandarlah, mu penat-penat keluar pagi petang, ambil lah ni hartamu.
Ni anakmu, jaga elok-elok harta ni. Bila aku suruh keluar zakat, keluarlah. Sebab pada hakikatnya yang aku punya juga harta ni. Anak ni yang pada hakikatnya aku punya juga. Jadi kalau engkau buat main-main dengan harta, dengan anak-anak, aku tanya balik di akhirat nanti, kenapa engkau tak ajar, tak didik, tak keluar zakat, tak itu, tak ini dan sebagainya. Itu dipanggil isnad majas. Baik. Jadi syair ni sebut itrahid dunya fa min adatiha tukhfidul ali wa tu'li man safal. Jadi penyair ni Al-Imam Ibnul Wardi suruh kita tinggal dunia ni sebab dia kata dunia ni adatnya, kebiasaannya dia akan merendahkan orang-orang yang tinggi dan meninggikan orang-orang yang sepatutnya rendah. Tuan-tuan tengok dalam hidup itu, orang yang sepatutnya tinggi kedudukan dia, kadang-kadang dia duduk dalam dunia ni, dalam masyarakat, orang seolah-olah macam dia ni tak wujud dia. Tuan-tuan tengok orang yang paling tinggi sekali, baginda Nabi SAW, orang yang paling tinggi sekali, Sayyidul Bashar, dialah penghulu segala manusia di padang mahsyar nanti. Walaupun dia adalah Nabi yang terakhir, tapi dialah Sayyidu Bani Adam. Ana Sayyidu waladi Bani Adam wala fakhra. Nabi sebut dalam hadis kan, aku adalah penghulu segala anak Adam, tapi bukan nak berbangga. Sebut tu supaya engkau tahu bahawa aku ni adalah penghulu segala anak Adam, bukan Adam penghulu kepada segala anak Adam. Aku, kata Nabi. So Nabi sebut dia ni orang yang paling tinggi sekali daripada kalangan makhluk-makhluk manusia ni. Tapi tuan-tuan tengok apa yang ada pada Nabi. Walaupun dia orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tuan-tuan tengok rumah dia, masya-Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, dakhaltu baita Rasulillah, aku masuk ke rumah Nabi, fanawaltu saqfaha biyadi, kata Sayyidina Ali, aku boleh sentuh bumbung rumah Nabi dengan tangan aku. Simpelnya rumah Rasulullah. Dulu cerita dulu ni, lepas tu berlakulah perkembangan demi perkembangan demi perkembangan dunia. Pada hari ni kita pun boleh tengoklah, zaman demi zaman kita tengok dari sudut rumah berbeza-beza, dari sudut pakaian berbeza-beza. Semua itu adalah perkembangan yang berlaku dalam dunia yang Islam tak pernah tolak pun. Cuma nak sebutnya orang yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, orang yang paling Allah Ta'ala kasih, dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia secubit saja, sekelumit je, sikit sangat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Adakah dengan dunia yang sedikit Allah Ta'ala bagi pada baginda Nabi, adakah di situ menunjukkan dia rendah? Tidak. Sini dia nak beritahu pada kita, dia suruh tinggal dunia ni sebab dunia ni bukan jadi alamat, bukan jadi petanda, bukan jadi bukan jadi alamat lah yang boleh menunjukkan pada kita bahawa kita ni orang yang mulia, tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala disebabkan harta benda kita banyak, dunia kita milik kita. Tu adat dunia dah. Adat dunia Allah Ta'ala jadikan gitu. Kenapa Allah Ta'ala buat gitu? Sebab kata ulama, dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang bukan Muslim, kadang-kadang lebih berharta daripada orang Muslim. Kadang-kadang dari sudut kesihatan, mereka lebih sihat daripada kita yang nak mari semayang Jumaat. Kita mari semayang Jumaat bertongkat, dia molek-molek berjalan jogging. Petang-petang dia jogging, katakanlah kita petang-petang jalan heret selipar, tarik selipar, bertongkat pula tu kita siapa di masjid sari mana kursi nak duduk semayang kita. Dalam nak beribadat, tapi Allah Ta'ala jadikan seseorang yang nak beribadat tu dalam keadaan tak sihat. Adapun orang yang tak nak beribadat kepada Allah Ta'ala, tak beriman pun pada Allah, kufur dia pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pada dia nikmat-nikmat dunia. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, dunia ni adalah satu bentuk ataupun satu gambaran umpama najis saja. Umpama najis. Nabi sebut dalam satu hadis,
lau kanatid dunya, kalaulah dunia ni tazinu indallah, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Nilai situ maksudnya nilai kemuliaan. Di sisi Allah Ta'ala, sebesar mana, sehebat mana, setinggi mana mulia tu di sisi Allah Ta'ala, janaha ba'udah, sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap lalat, ataupun sebelah sayap nyamuk. Sebelah je kata Allah Ta'ala, kata Nabi dalam hadis tu, ma saqa kafiran syurbatama, nescaya orang kafir tak akan boleh minum air walau seteguk. Kalau dunia tu ada nilai, ada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, maka sepatutnya Allah Ta'ala akan bagi kepada semua orang yang taat pada Allah Ta'ala saja. Sebab apa? Sebab orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni, sepatutnya mereka diazab bukan setakat di akhirat, bahkan di dunia lagi sepatutnya mereka diazab oleh Allah. Sebab mereka ni orang yang ingkar, mereka ni orang yang sombong. Kufur-kufur ni maknanya mereka sengaja mencari jalan untuk tutup iman tu. Kufur-kufur ni usaha yang dilakukan oleh mereka untuk tutup iman. Sebab tu saya kata kafar ni ambil dari apa? Daripada kalimah kafar, apa orang Arab guna, orang putih ambil jadi dia cover. Cover ni maknanya penutup. Orang kafir ni maknanya dia cari jalan macam mana nak tutup iman ni, supaya tak zahir, tak nampak. Sebab tu orang kafir kalau betul-betul dia berfikir dengan jujur, pasti dia akan nampak hidayah. Pelik sangatlah kalau mengaji cerdik, boleh jadi doktor, duk kaji tentang DNA, duk kaji tentang sperm dan sebagainya. Manusia ni proses dia daripada sperm dan ovum kemudian terbentuk, dicerita dalam Quran satu-satu step sebagaimana kajian sains dalam makmal. Mustahillah seorang yang jujur tak akan beriman. Tapi kenapa dia tak nak beriman juga? Sedangkan dia orang cerdik, pandai, cendekiawan, dilantik dan diiktiraf oleh negara, kadang-kadang diberi profesor ulung dan sebagainya, tapi tidak beriman. Sebab mereka sendiri berusaha menutup jalan hidayah yang Allah Ta'ala nak beri kepada mereka. Tu kufur-kufur ni, Imam Syarawi sebut itu, usaha mereka menutupi jalan kebenaran, jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada daripada kalangan orang kafir naik jauh melihat angkasa raya. Kita orang mukmin tak pernah naik pun ke atas tu. Elok-elok je kita dengar orang siapa dalam Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu berlari, tajri li mustaqarril laha. Dalam Quran sebut sabbaha, cerita tentang apa? Bertasbih. Apa sabbaha maknanya berenang. Bulan, matahari, planet-planet ni ibarat seperti berenang. Kita yang tak pernah naik di atas ni beriman dan percaya. Dia yang naik kita tengok di atas sendiri tak beriman juga. Tak kepelik. Habis berbilion-bilion ringgit kerajaan negara habiskan untuk naikkan dia sehingga tengok di atas sana bagaimana kerdilnya kita nak banding dengan dunia, dengan bumi kita. Boleh tengok galaksi, berapa banyak galaksi ada. Boleh tengok apa lubang hitam dan sebagainya tu. Semua sekali black hole yang ada di angkasa tu. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Tapi kenapa dia tak beriman? Kata Syekh Syarawi, kerana dia sendiri berusaha untuk menutup jalan hidayah Allah Ta'ala. Kalau benar dia jujur, cukup dia boleh tengok kebenaran itu ada di depan mata dia. Sebab tu dalam Quran sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sudah cukup sebenarnya untuk engkau meyakini adanya Allah, tapi adakah kamu tak melihat dan menyaksikannya? Tu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya. Jadi nak sebutnya ialah dunia yang Allah Ta'ala jadikan ini disebabkan oleh dia ni tidak ada kemuliaan langsung di sisi Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang mulia, agamawan, ulama-ulama, tok-tok guru, kita tengok hidup dia simple je. Simple hidup dia. Duk naik motor Honda Cup. Orang yang tak mari masjid tu dia jadi rider naik motor 1000 cc. Masjid pun tak singgah. Sebab apa? Laju sangat motor, tak nampak masjid.
Laju sangat naik motor tak nampak masjid. Yang naik motor kapcai ni jugalah yang singgah ke masjid. Yang mana ni sebenarnya yang lebih ni? Inilah yang naik motor kapcai, yang berjalan kaki je nak pergi masjid. Basikal pun tak ada, motor pun tak ada, berjalan kaki daripada rumah dia nak ke masjid, bolang pergi bolang balik. Yang ni sebenarnya yang mulia. Tapi adat dunia gitu. Adat dunia Allah Ta'ala kadang-kadang tak mengangkat orang yang tinggi dan tak merendah orang merendahkan orang yang tinggi. Tu adat dunia. Sikit lagi tuan-tuan. Satu rangkap ni malam ni. Satu ada sekali lagi kot. Satu Ramadan dah. Baik. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi dalam rangkap yang pertama ni dia kata itrahid dunya. Kalau begitulah adat kebiasaan dunia, mana dunia ni dia akan merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Kadang-kadang pesalah terlepas kan. Pesalah terlepas. Yang tak bersalah pula yang kena tangkap. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita duk berlaku benda tu depan mata kita. Yang betul-betul terlibat dengan jenayah kadang-kadang terlepas. Yang tak terlibat lagi masih disiasat lagi sepatutnya. Kadang-kadang dah dah dihukum dah dan sebagainya lah. Tu tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita benda tu berlaku. Itu adat dunia. Bila begitu adat dunia, maka dia kata itrahid dunya, tinggalkanlah dunia. Tinggal dunia ni dengan makna cabut buang dunia ni biar dia tak duduk dalam hati kita. Nak tinggal dunia dengan jasad kita tak boleh. Sebab kita memang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifatan fil ardi, sebagai khalifah di bumi. Tapi jangan sampai peringkat dunia ni duduk dalam hati kita. Bila duduk dalam hati tu dia jadi dia jadi payah nak keluar lah. Bila dia duduk di dalam. Kalau dia duduk di luar senang kita nak keluarkan apa yang tak betul dan sebagainya lah. Al-Imam Syafi'i dalam dewan dia. Al-Imam Syafi'i ni ada dewan syair dia. Dewan Al-Imam Syafi'i. Tebal juga, lebih kurang tebal Quran tu. Dewan syair dia. Saya baca dengan waktu mengaji lu baca dengan Syekh yang buta. Buta dia. Imam masjid buta. Kita baca dia hurai, dia syarah. Orang buta tapi hati celik gitu. Baca syair Dewan Al-Imam Syafi'i, baca kitab Al-Fitan, kitab hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Tu baca dengan syekh yang buta, dia yang syarahkan hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Saya baca sekejap kitab tu di Masjid Simpang 3, lepas tu berhenti, beri laluan kepada orang lain untuk masuk mengajar. Orang suruh berhenti, kita berhenti lah. Itu tuan-tuan. Baik. Mana tadi? Al-Imam Syafi'i sebut dalam dewan dia, dalam dewan tu ada banyak rangkap syair yang ditulis dalam bentuk tajuk-tajuk. Tajuk ni. Banyak bentuk tajuk tu berbentuk nasihat-nasihat lah dari Imam Syafi'i. Dalam 2-3 rangkap syair yang disebut oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, dia kata daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni ada hamba-hamba dia yang cerdik. Ini lebih kurang maksud dia. Inna lillahi ibadan fatunan. Ada daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang cerdik, yang bijak. Fatuna ni ambil daripada perkataan fatana adalah fatanah. Kita duk mengaji dalam dalam usuluddin, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, bersifat dengan fatanah, bijaksana. Kata Imam Syafi'i, ada daripada kalangan hamba Allah Ta'ala ni yang ada sifat ni, sifat wajib, sifat-sifat cerdik pandai ni. Bila ada pada dia sifat cerdik pandai ni, maka dia akan meninggalkan dunia, tarakud dunya wa khaful fitana. Dia akan meninggalkan dunia dan takutkan kepada fitnah dunia ni, ujian dunia ni. Begitu.
Jadi mereka ni bila ada perasaan takut, bimbang tentang fitnah dunia, tentang ujian yang datang daripada dunia ni, maka mereka melihat kepada dunia, maka mereka pun tahu. Tengok, perhati apa yang duk berlaku dalam dunia ni. Senario-senario yang berlaku dalam dunia ni. Bukan orang yang mulia saja yang naik, ada juga orang yang hina dina pada sisi Allah Ta'ala diangkat naik oleh Allah Ta'ala. So jangan pelik lah. Jangan rasa hina, kita jadi orang ahli ibadat, kita jadi orang kaki masjid, andai Allah Ta'ala tak kurniakan kekayaan pada kita. Jangan rasa hina. Boleh jadi kita lebih mulia berbanding dengan orang yang Allah Ta'ala bagi harta banyak, rumah besar, kaya raya dia, tapi tak kenal Tuhan nak buat apa. Tu adat dunia kadang-kadang begitu Allah Ta'ala jadi. Dia kata, bila aku perhati, nazaru fid dunya, bila aku tengok pada dunia, manakala selepas mereka duk tengok perhati dalam dunia, maka mereka pun tahulah bahawa dunia ni bukan tempat bagi yang hidup. Bukan tempat kita. Bagi orang yang hidup ni, bukan tempat kita. Sebab sini, keturunan kita daripada Adam lagi. Keturunan kita ni jenis keturunan mati. Tuan-tuan tak sedar bahawa keturunan kita ni jenis keturunan mati. Duk tengok keturunan kita ni jenis keturunan cantik saja tak ada. Tengok juga keturunan kita ni jenis keturunan mati. Namun kita manusia, tengok ayahanda kita yang pertama dulu Adam AS. Mana dah pergi Adam AS? Meninggal dah. Tengok yang paling dekat dengan kita, ayahanda kita sendiri, tak ada dah, meninggal dah. Tok kita meninggal dah. Maknanya kita ni keturunan mati. Bila kita keturunan mati, jangan terlupalah keturunan kita ni keturunan mati. Dia jadi duk ingat macam kita ni hidup je, tak sedar. Tua tak nak beribadat lagi, tua tak nak tambah amal lagi, tua tak nak mengaji lagi, seolah-olah macam dia ni tungkat langit. Padahal dia keturunan mati. Kita ni spesies mati. So kena sedar kita. Orang yang tengok dunia ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Orang yang sezaman dengan kita dulu mana habis dah? Pergi dah seorang demi seorang, seorang demi seorang. Tuan-tuan yang umur 60-an, ada lagi tak member yang 60-an? Kalau ada pun boleh jadi tak amat dah. Pergi belakang dah. Maknanya kita pun sedang menunggu giliran. Yang 70-an, saya yang 70-an ni ramai dah member dah pergi. Pergi pas seorang, pergi pas seorang. Yang umur tu apa? Yang lahir umur 70-an. Yang muda tak semestinya yang umur 70-an, kadang-kadang yang lahir umur 90-an pun ada dah yang pergi. Lebih muda daripada kita, awal lagi pergi. Sebab memang keturunan kita jenis keturunan mati. Jadi kalau engkau tengok dunia, engkau tahu bahawa dunia ni adalah tempat meninggal, maka apa faedah engkau bersibuk dengan dunia sehingga engkau mengabaikan tanggungjawab engkau pada Allah. Sehingga engkau lupa bahawa engkau adalah hamba yang ada tanggungjawab dan tugas untuk engkau selesaikan di dunia ini. Sebelum engkau dipanggil semula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ibarat gini. Ibarat macam kita pergi ke rumah orang dah. Kita pergi ke rumah orang. Orang panggil kita, kita pergi. Allah Ta'ala jadikan kita ke dunia, adalah kita. Tuan rumah panggil kita, kita pun pergi, adalah kita di rumah dia. Gigi rumah dia, masuk pagar rumah dia, buat tak kenal Tuhan. Masuk rumah dia, gi ke dapur, cari makanan, makan siap-siap. Itu pun tuan rumah tak selesa dah. Apatah lagi tuan-tuan selepas daripada makan, gi cari bilik master bedroom dia pula, tuan-tuan gi tidur. Tempat larangan sama sekali masuk tu. Anak tak boleh masuk suka-suka, dalam Quran ajar adab. 3 waktu anak nak masuk bilik ayahanda dia dan bonda dia kena minta izin tu. Dalam Quran sebut, dalam Quran ada sebut tu 3 waktu tersebut. Ni kan pula kita orang asing yang mari dijemput je mari sini, buat macam rumah sendiri. Macam cerita Piramli tu lah. Apa nasib Doremi ke apa yang kena sepak tu. Syarat dia mesti tahan maki kan? Tahan maki ke? Tuan-tuan tak tengok Piramli kan? Tuan-tuan orang soleh saya cerita kan. Dia syarat dia mesti tahan maki. Dia boleh pergi waktu mula-mula masuk tu berasa macam tuan apa, macam dia orang yang nak cari hijau lah. Tapi bila dah duduk atas kursi tuan dia, bila dia cucuh rokok tak nyala-nyala, last sekali dia ambil rokok, dia letak di mulut dia cucuh. Dia pun duduk sila panggung. Sila panggung tahu? Sila panggung maknanya kaki silang duduk atas lutut. Orang Kelantan panggil sila panggung, tak faham. Bahasa Kelantan tanya orang Kelantan pula. Cuma dia pula jadi tuan rumah. Engkau ni datang buat apa?
Tuan dia pun layan dulu, layanlah, aku nak tengok setara mana kau. Gitulah ibarat Allah Taala bagilah, kau nak apa? Kau nak anak, aku bagi anak. Kau nak harta, aku bagi harta. Aku bagilah, aku bagi. Tengok makin lama makin hanyut ni. Dia panggil bagi tu atas jalan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bagi tu tak sedar kita tu. Makin lama makin jatuh kita, makin lama makin jauh dengan Allah. Makin lama kita dinilai makin kurang ajar dia ni, makin kurang ajar. Tu yang last kali dia sepak tendang keluar, buang daripada apa? Daripada rumah tu. Ibaratnya begitu Allah Taala nanti akan buat pada kita. Cuma Allah Taala ni akhara, dia mentakhirkan apa-apa yang dia nak hukum pada hamba ni, sehinggalah hamba dia sampai di hujung usia dia, habis nyawa dia. Aku bagi peluang. Mu nak taubat tak? Tiap-tiap hari mu nak dengar orang azan, tiap-tiap hari mu nak tengok orang pergi masjid, mu tak nak pergi juga. Aku bagi peluang sampai ke hujung usia. Tak nak juga, tunggu aku ambil tanggungjawab tu, aku bubuh mu dalam neraka nanti. Andai engkau langgar perintah aku dan sebagainya. Ibarat katanya gitu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau orang ni dia cerdik, dunia ni bukan tempat untuk kita hidup. Sebab apa? Di dunia ni ada hujung, ada mati. Tempat yang hidupnya di mana? Tak ada mati, tak ada hidup. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah di dalam syurga. Bila dah begitu, kata Imam Syafi'i, maka mereka pun menjadikan dunia ini, kata Imam Syafi'i, ibarat seperti lujah, seperti lautan. Mereka jadikan dunia ni ibarat seperti lautan, dan mereka menjadikan amal soleh itu seperti sampan. Maknanya kalau tak ada sampan, nescaya kita akan lemas dalam lautan dunia ni. Kalau tak ada amal soleh, salah satu daripada amal soleh ialah ilmu. Tak ada ilmu, nescaya kita akan terjebak dengan dosa. Ibarat kita tenggelam di dalam lautan yang luas tadi. Tu kata Imam Syafi'i, sebut dalam apa? Dalam rangkap syair dia. Sebab tu dia suruh kita tinggalkan dunia, jauhkan diri kita daripada dunia. Maknanya buang dunia tu daripada hati. Sebab hati bukan tempat untuk kita bubuh dunia, tapi mahallu nadharillah. Dia adalah tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis dulu situ. Akan datang insya-Allah disambung dengan rangkap yang kedua, aisyatur raghibi fi tahsiliha, aisyatul jahili fiha au aqall. Itu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu